Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 3 akan membentangkan pantang larang makanan masyarakat Melanau di Sarawak. Kita mulakan dengan pengenalan. Seperti yang kita tahu, di Malaysia terdapat pelbagai kaum dan etnik, terutamanya di negeri Sarawak. Antaranya ialah Iban, Bidayuh dan Melanau. Melanau juga mempunyai banyak keunikan dari segi bahasa serta makanan. Melanau juga pernah tinggal di rumah panjang seperti etnik Iban. Dan pada masa kini, mereka telah mengubah cara hidup dan tinggal di rumah kampung mengikut corak Melayu dan kebanyakannya tinggal di pesisiran pantai. Kepercayaan masyarakat Melanau ialah Muslim dan Kristian, dan sebahagian daripada mereka mempercayai makhluk gaib yang dikenali sebagai ipuk. Bagi kegiatan ekonomi masyarakat Melanau ialah mereka menangkap hasil laut dan mereka juga bekerja sebagai petani padi. Selain itu, industri sagu juga diusahakan oleh suku kaum ini. Tepung sagu atau lemantak diekstrak daripada kandungan pokok sagu yang dipanggil sebagai ripo. Sarawak merupakan pengeksport terbesar sagu dari Malaysia. Seterusnya, bagi lokasi kajian kami ialah Mukah dan juga Matudaru. Skop kajian ini pula memfokuskan terhadap pantang larang penyediaan makanan sesebuah etnik iaitu etnik Melanau. Bagi pengumpulan data pula, kami mengumpul data melalui Google Form dan diwawarkan kepada masyarakat Sarawak, terutamanya yang beretnik Melanau. Internet juga merupakan sumber kedua kami bagi pencarian maklumat dan juga pengumpulan data yang berkenaan pantang larang penyediaan makanan dalam kalangan masyarakat Melanau. Seterusnya kita beralih kepada kajian kreatif. Ini saya akan menerangkan tentang definisi etika, adat dan pantang larang. Pertama sekali, etika merupakan salah satu cabang utama falsafah yang merangkumi kelakuan benar dan kehidupan yang baik. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, etika didefinisikan sebagai prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seorang individu ataupun suatu kumpulan. Menurut Profesor Robert Solomon pula, etika didefinisikan sebagai suatu hukum sosial iaitu suatu hukum yang mengatur, mengendalikan serta membatasi perilaku seorang manusia. Seterusnya, adat. Perkataan adat sebenarnya diambil dari perkataan Arab yang bermaksud kebiasaan. Tetapi dalam konteks masyarakat Melayu, perkataan adat ini boleh memberi maksud yang lebih luas dan salah satunya adalah seperti yang didefinisikan oleh H.M. Sidin pada tahun 1964, iaitu beliau berpendapat bahawa adat merupakan suatu kebiasaan daripada suatu perbuatan yang diulang-ulang dan telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu peraturan hidup yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Dan akhir sekali, perkataan pantang larang. Pantang larang merupakan perkataan majmuk yang berasal dari perkataan pantang dan larang. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan pantang larang ini definisikan sebagai suatu perkara yang dilarang daripada melakukannya menurut adat dan kepercayaan. Manakala menurut Siti Hajar Aziz pada tahun 2008, beliau berpendapat bahawa perkataan pantang merupakan tegahan daripada melakukan sesuatu kerana dipercayai dan membawa kesan yang buruk. Manakala perkataan larang memberi makna sebagai tegahan daripada melakukan suatu perkara atas dasar kuasa undang-undang atau peraturan sama ada bertulis ataupun tidak. Beralih pula kepada metodologi kajian, reka bentuk kajian yang telah kami jalankan adalah berbentuk kualitatif, iaitu dengan menggunakan sampel yang lebih kecil dan menggunakan data yang lebih berfokus dan juga lebih mendalam. Seterusnya, kaedah pengumpulan data yang telah kami jalankan adalah dengan menyediakan satu borang soal selidik dengan menggunakan medium Google Form, dan kami telah edarkan kepada kumpulan responding yang telah kami pilih, iaitu daripada masyarakat Melanau sendiri. Bagi lokasi kajian pula, kami telah memilih Mukah di Sarawak. Walaupun Melanau adalah kaum minoriti di Sarawak, tetapi mereka mempunyai populasi yang tinggi di kawasan tersebut. Dan akhir sekali, bagi kaedah analisis data, kami telah menyimpulkan dan melengkapkan semua teori yang telah kami kaji dengan perkongsian dan juga maklumat yang telah kami peroleh daripada borang soal selidik tersebut.
Latar belakang kajian. Pantang larang makanan masyarakat Melanau. Etnik ini mempunyai dua jenis pantang larang, iaitu pantang larang tetap dan pantang larang sementara. Setiap pantang larang ini terhasil daripada pengamalan endemikisme oleh nenek moyang masyarakat Melanau dalam kehidupan seharian mereka. Dan pantang larang ini juga diwarisi secara turun-temurun. Terdapat juga kepercayaan kepada perkara gaib. Masyarakat Melanau mempercayai bahawa pantang larang ini dapat menghindarkan diri mereka daripada terkena sumpahan dan gangguan makhluk halus. Seterusnya, jenis pantang larang. Pantang larang tetap. Pantang larang tetap merupakan pantang larang secara warisan dan keturunan. Menurut Awang Azman, terdapat keluarga yang dilarang makan makanan tertentu kerana akan memberikan kesan buruk kepada ahli keluarga tersebut. Hal ini bersangkut paut dengan kepercayaan nenek moyang masyarakat Melanau itu sendiri. Contohnya, ada yang mempercayai bahawa seekor binatang itu telah menyelamatkan nenek moyang mereka. Oleh itu, memakan daging binatang tersebut amatlah dilarang kerana mereka mempercayai bahawa malapetaka atau musibah akan menimpa ahli keluarga tersebut. Seterusnya, jenis yang kedua, pantang larang sementara. Pantang larang sementara ini merujuk kepada perkara yang tidak kekal atau tetap. Contohnya, pantang larang makanan ketika ibu mengandung, selepas bersalin dan ketika sedang sakit. Dan pantang larang ini juga tidak mempunyai banyak perbezaan dengan pantang larang masyarakat Melayu ketika mengandung dan selepas bersalin. Pantang larang ini bertujuan untuk menjaga kesihatan individu tersebut. Sebelum kita pergi kepada pantang larang dalam penyediaan makanan etnik Melanau, saya perkenalkan dahulu salah satu daripada makanan tradisional masyarakat Melanau, iaitu linut. Linut dihasilkan dengan dua bahan sahaja, iaitu tepung sagu dan air panas yang digaulkan bersama sehingga menjadi melekit seperti gam. Slide ini menunjukkan beberapa pantang larang yang kami dapati dari kajian ini berserta dengan kesan jika melanggarnya. Kita perhatikan dahulu pantang larang tetap dan pantang larang dalam penyediaan linut. Pantang larang tetap ini diamalkan tidak kira keadaan atau jenis makanan, iaitu tidak boleh berbual tentang kematian atau makanan tersebut tidak menjadi seperti yang sepatutnya. Bagi pantang larang berkaitan dengan linut pula, makanan ini tidak digalakkan untuk dimakan ketika adanya orang meninggal kerana dipercayai jasad si mati menjadi lembut seperti linut. Selain itu, perempuan yang sedang mengalami khitan haid tidak boleh menyediakan linut kerana makanan itu akan bergumpal dan tidak sebati jika mereka menyediakannya. Seterusnya, kita perhatikan pula pantang larang bagi orang mengandung dan selepas bersalin. Orang mengandung tidak boleh ambil garam berlebihan kerana boleh mengakibatkan penyakit meroyan. Selain itu, mereka juga perlu elakkan sayur-sayuran dan buah-buahan yang bersifat sejuk kerana dipercayai boleh mengecutkan rahim lalu menyebabkan keguguran. Bagi orang yang baru bersalin pula, mereka perlu mengelakkan daripada makan makanan laut, kering dan yang mengandungi unsur bisa kerana makanan-makanan ini boleh menyebabkan kegatalan dan mendatangkan penyakit. Pantang larang yang kita telah lihat tadi semestinya berasal daripada petua dan pengalaman orang tua-tua dalam masyarakat Melanau. Salah satu kisah yang kami dapati daripada seorang responden di mana beliau menceritakan bahawa sebahagian keturunan Melanau itu sendiri dilarang untuk makan linut kerana suatu ketika dahulu rumah mereka telah diserang oleh musuh dan linut telah digunakan untuk disimbah ke atas mereka sebelum mereka sempat naik ke rumah tersebut. Baiklah, akhir sekali bagi analisis dapatan kajian iaitu implikasi dan cadangan. Bagi implikasi, menurut seorang responden, masyarakat Melanau tidak membenarkan seseorang itu ketawa atau menyanyi semasa menyediakan linut. Ini adalah tujuan untuk melatih disiplin. Tetapi jika dilihat dari sudut pandangan yang berbeza, pantang larang ini bertujuan untuk mengurangkan pencemaran atau jangkitan kuman yang boleh berlaku disebabkan oleh titisan air liur yang menyebabkan makanan tersebut mudah rosak ataupun tidak menjadi. Selain itu, larangan ibu selepas bersalin kepada sesetengah makanan. Ini merupakan pencegahan daripada mengambil secara berlebihan. Seperti yang kita tahu, apabila kita makan sesuatu itu, kita perlu dalam kadar yang sederhana dan bukan berlebihan. Ini juga bertujuan untuk menjamin kesihatan ibu dan anak tersebut. Bagi cadangan pula, cadangan ini merupakan cadangan untuk mengekalkan pantang larang kepada generasi muda. Cadangan pertama adalah ibu bapa menjadi contoh kepada anak-anak. Ibu bapa boleh mengaplikasikan pantang larang tersebut dalam kehidupan seharian mereka seperti dalam penyediaan makanan tradisional sendiri. Seterusnya, memberikan pendedahan kepada generasi muda masyarakat Melanau itu sendiri. Dengan memberi pendedahan kepada masyarakat Melanau itu,
mereka dapat memberikan gambaran untuk menilai baik buruk sesuatu pantalarang itu. Selain itu, mereka dapat mengadaptasikan pantalarang dalam kehidupan seharian mereka dan kepada generasi-generasi muda yang akan datang. Seterusnya, bagi bahagian kesimpulan, masyarakat Melanau mempunyai cara tersendiri bagi mengekalkan kesihatan mereka. Contohnya, pantang larang bagi ibu mengandung. Daripada segi penyediaan makanan pula, masyarakat Melanau bersifat lebih prihatin dan peka dalam penyediaan makanan bagi keadaan tersebut. Pantang larang ini dipercayai oleh masyarakat ini agar tidak berlaku sebarang musibah maupun malapetaka. Kesimpulannya, pantang larang ini menjadi pedoman dari generasi ke generasi sama ada dari segi pengambilan makanan maupun penyediaan makanan. Seterusnya, ini merupakan lampiran contoh soalan borang, soal selidik dan responden yang telah kami lakukan.